Soalan kepada Prof. Dr. Basri. Prof, merujuk kepada buku Prof, Wahabi dan juga Pelabelan Wahabi, bab 3, kedudukan fahaman Wahabi di Malaysia. So kita lihat kalau orang awam, netizen yang tak faham dengan Wahabi dan juga pelabelan ni, kita fahamlah. Tetapi ini autoriti agama sendiri yang mengklasifikan, mengkategorikan beberapa asatiza kita, asatiza ni sebagai Wahabi dan non-Wahabi. Dan yang menjadi ironinya apabila manifestasi ini, kita lihat apabila beberapa agamawan penglipur lara, apabila mereka mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang pelik dan juga keluar daripada agama ni, tindakan-tindakan itu terlalu lambat untuk diambil ke atas mereka. Tetapi apabila agamawan, para asatiza yang dituduh sebagai Wahabi ni, apabila mereka berceramah ataupun mereka memberikan satu kenyataan yang melawan arus perdana, ia menjadi cepat tindakan tu dengan alasan tak ada tauliah. So jadi mohon pencerahan daripada Prof, bagaimana Prof melihat, walaupun kita tahu autoriti agama ni adalah mereka orang-orang yang ada pendidikan, latar belakang pendidikan. So bagaimana Prof? Wallahu a'lam. Menyesal pula buka soalan. Terima kasih pada ahli jemaah yang bertanya tentang soalan kaitan dengan buku saya tentang Wahabi ini. Memang betul pada bab yang ketiga itu saya sebut tentang sikap pihak berkuasa beberapa buah negeri di Malaysia tentang pahaman Wahabi, dan mereka telah pun menyatakan satu persatu pahaman ini. Dan antara banyak-banyak pihak berkuasa agama yang menyentuh tentang Wahabi ini adalah, yang menarik perhatian saya sekali adalah pihak berkuasa negeri Johor. Kerana negeri Johor antara negeri yang telah mengharamkan buku saya. Buku saya ini saya tulis tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan buku ini adalah berpahaman Asy'ariyah, bukan Salaf. Asy'ariyah dah, tetapi diharamkan. Dan saya cuba tengok balik buku tu sebab atas dasar apa dia diharamkan, ya. Kerana menjadi sifat biasaan saya, kalau satu buku tu tak kena, data tak kena, maklumat tak tepat, saya akan semak balik, dan untuk cetakan seterusnya saya akan perbarui. Tetapi buku saya yang dicetak ini diharamkan di Johor Bahru. Saya cuba mencari perkara-perkara yang diharamkan, tidak jumpa, tak ada yang saya tengok haram. Dan oleh kerana itu saya bertanya kepada Ustaz Syihabuddin yang juga menghadapi mangsa yang sama, buku dia juga diharamkan. Dan Ustaz Syihabuddin telah nekat pergi ke pejabat agama di negeri Johor dan bertanya sebab apa bukunya diharamkan. Dan Ustaz Syihabuddin telah mereka menyatakan tidak ada apa-apa yang layak diharamkan buku itu. Ustaz Syihabuddin pun menyatakan bahawa kalau di sana ada perkara yang salah dalam fakta yang diketengahkan oleh beliau dalam buku tadi, Ustaz Syihabuddin bersedia bertaubat. Ustaz Syihabuddin bukan nak mencabar. Kalau Johor menetapkan begitu, kita akur je. Itu kehendak negeri Johor, kita tidak mencabar. Dan kita hormat putusan negeri-negeri tentang akidah itu, kita hormatnya. Cuma kita pergi nak tanya di mana silap. Sebab kita nak perbetulkan buku kita, itu saja. Dan Ustaz Syihabuddin nekat, saya tak pergi. Kerana Mufti Johor ni sahabat saya. Di malam Mufti Johor tu murid saya, bukan orang lain. Jadi kita tak nak lah. Kita hormat putusan yang dia buat. Cuma saya hanya nak tahu di mana silapnya buku itu supaya saya boleh baiki semula. Itu aja. Syihabuddin pun, Ahmad Syihabuddin kita, dia pergi tanya benda yang sama di mana silap untuk dia bertaubat. Syihabuddin menggunakan perkataan yang lebih sophisticated. Saya begini, di mana buku ni silap, saya nak taubat. Bukan nak pertikaian pun dia tak boleh sebut. Ada masalah. Jadi saya perhatikan tuan-tuan, Johor dia agak ketat, tetapi dalam banyak-banyak benda yang disebut tentang Wahabi sifatnya begini sini, maka akhirnya dia sebut juga di situ bahawa dia kata kebanyakan isu yang disebutkan di situ adalah isu khilaf. Dia juga sebut khilaf. Kemudian akhirnya dia buat satu kesimpulan kat belakang tu, faktor apa sebenarnya yang menyebabkan pengharaman golongan Wahabi, kerana dia kata golongan ini terlalu cepat membid'ahkan orang dan terlalu cepat mengkufur, memasik dan sebagainya. Istilah tu. Jadi bila saya baca gitu, saya dapati ini faktor yang menyebabkan mereka haram. Bukan kerana faktor khilafiyah tadi. Bukan faktor khilafiyah, tapi faktor kerana dia katakan cepat. Tetapi bila saya tengok seterusnya, saya cuba sebagai seorang pengkaji lah di universiti, saya cuba melihat dari sudut universiti, dan tuan, apa sebab, saya nak tahu apa sebab yang diharamkan di Malaysia ni. Saya tak jumpa sebab tu.
Bila kita rujuk kepada Jakim, Jakim kata Wahabi adalah satu pahaman yang tidak sesat. Dia termasuk dalam golongan ahli sunnah wal jamaah. Kedua. Yang ketiga, dia merupakan pahaman yang tidak sesuai dengan aliran perdana di Malaysia. Aliran perdana di Malaysia ni kata dia majoritinya Asy'ariyah Maturidiyah. Maka Jakim melihat dari segi pertembungan, barat tembung. Jadi ditakut kalau pertemuan yang berlaku antara orang yang belajar tauhid ini Asy'ariyah dengan salaf ni berlaku pertemuan yang boleh membawakan keresahan dalam masyarakat. Itu pandangan dia lah. Itu pandangan dia lah. Dia temu keresahan. Jadi seolah-olah saya faham. Sama juga kita kata di Malaysia ini atau majoriti negeri Malaysia adalah bermazhab Jami'i. Maka kita tak benar mazhab Hanafi. Bukan kerana mazhab Hanafi itu salah, menimbulkan keresahan kepada pengamal mazhab Jami'i. Saya faham kot tu saja. Bukan kerana pahaman Wahabi itu adalah satu pahaman yang salah. Maka dari segi akademik, bukan saja dari segi peribadi, dari segi akademik, saya agak kurang setuju kalau sekiranya pahaman Wahabi itu diharamkan sama sekali. Kerana bila saya cek penjelasan yang dibuat oleh pihak berkuasa agama ni, apa sebenarnya definisi Wahabi itu sendiri tidak dinyatakan. Dia tidak buat di situ definisi. Dia cuma cerita sifat dia. Tak baca dia kata antaranya menolak sifat 20 dan menerima tauhid 3. Sebagai contoh dia. Menolak sifat 20, tuan-tuan. Sifat 20, tauhid 3, ini apa? Asaskan pendekatan. Ini pendekatan. Jadi pendekatan, kalau tuan-tuan rasa pendekatan ni agak sukar untuk saya faham, saya nak pendekatan kedua. Salah atau tidak? Ulama sendiri mengatakan tuan-tuan boleh pindah mazhab atau tidak. Tuan-tuan nak duduk mazhab Jami'i. Tapi tuan-tuan rasa sukar betul aku ikut mazhab Jami'i. Aku nak pindah mazhab Hanafi. Boleh atau tidak? Al-Imam Muzani, tuan-tuan, murid kepada Imam Syafi'i dah. Dia ada anak murid dia. Nama apa? Imam Tahawi. Yang buat syarah akidah Tahawiyah tu murid kepada Imam Muzani. Imam Muzani orang mudah padah bayang. Dia mengajar Imam Tahawi. Tahawi ni lambat ingat. Dia lambat ingat, tuan-tuan. Maka Imam Muzani kata, aku bersumpah dengan nama Allah, kamu tak akan berjaya dalam pembelajaran. Ini menyebabkan Imam Tahawi bantah. Imam Tahawi bantah, tak apa kalau kamu bersumpah, aku lari, aku belajar dengan ulama lain. Lalu Imam Tahawi belajar ulama Hanafi. Dia muncul jadi ulama terkemuka mazhab Hanafi di Mesir. Lepas tu Imam Muzani meninggal. Imam Tahawi kata, sekiranya Imam Muzani masih hidup, dia kena bayar kafarat sumpah. Sebab dia bersumpah, aku tak akan berjaya. Sekarang aku telah berjaya. Ada. Maknanya sekarang Imam Tahawi pindah mazhab daripada mazhab Syafi'i kepada mazhab Hanafi. Boleh atau tidak? Boleh pindah mazhab pun boleh, tuan-tuan. Apalagi kaedah tadi kaedah. Kemudian kita tengok, tuan-tuan. Yang saya rusingnya, ada seorang ustaz telefon saya, Ustaz. Dia kata pihak berkuasa agama ni menolak tauhid uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Tak? Baik, kalau dia nak tolak pendekatan tak apa. Jangan tolak isi. Siapa tolak isi, kafir. Nak tolak pendekatan tak apa, isi jangan tolak. Faham tak? Apa makna tauhid uluhiyah? Mengesahkan Allah Ta'ala bahawa dia adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dipanjatkan doa, ditaruhkan nazar, semua berpandu pada Allah Ta'ala. Dia Tuhan yang berhak disembah. Ana abudullah wa istanibu taghut. Quran kata gitu. Dan baik, kalau dia tak nak terima pendekatan ini, bagi saya terbuka je. Di negeri berkenaan, apa nama dia? Apa nama? Pertama kita nak tanya, mengaku atau tidak Tuhan berhak disembah? Mesti dia kata mengaku, kami tak nafi. Baik. Kalau tak nafi, apa dia dari segi pendekatan Tuhan di negeri Tuhan? Istilah ni orang panggil apa? Istilah. Supaya kita boleh pakai istilah dia pakai. Kita kata tauhid uluhiyah, tak boleh. Tak apa makna tauhid uluhiyah? Mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah tak boleh. Mengesahkan Allah tu tak boleh. Kata Allah Ta'ala satu tu tak boleh. Allah Ta'ala berhak disembah tu tak boleh. Mustahil mereka akan kata tak boleh. Mesti boleh yang. Tapi kita nak tolak uluhiyah. Baik. Boleh tolak nama. Nak letak apa? Tauhid Pak Allah. Letak tauhid Pak Allah. Tauhid Pak Kasing. Tauhid Pak Kasing maknanya Allah Ta'ala Tuhan yang berhak disembah. Kat mana lah. Istilah tu jangan tolak isi. Macamlah sifat 20, tuan-tuan. Allah Ta'ala ada atau tidak? Ada dia. Kita tidak menolak Allah Ta'ala tu ada. Orang sekarang dia menolak pendekatan. Sebab pendekatan tu baru timbul. Allah Ta'ala tetap ada. Dan kita tanya dia, kenapa kamu tak pakai ada ni? Sebab kita rojak pada Quran terus.
Itu aja tuan-tuan. Sebab itu bagi saya lah, saya tidak berduka cita kalau buku saya diharamkan. Itu perkara biasa je. Begitu juga tentang ni. Cuma saya melihat tuan-tuan, sebab tu saya akhir-akhir ini saya banyak karang buku yang lebih bentuk menyatupadukan umat Islam. Benda pendekatan ni tak perlu berbaloh tuan-tuan. Benda pendekatan ni tak perlu berbaloh. Dia tak perlu berbaloh pun benda ni. Tapi apabila jadi isu utama, sikit lagi saya bimbang jadi enigma pula. Bila jadi enigma, kalau saya mengajar sifat apa ni, saya mengajar tauhid uluhiyah, saya berhak ditangkap, saya berhak disaman. Dia jadi gitu bodoh. Dan yang kata berhak disembah apa? Quran. Dan saya cukup bimbang ketika nanti orang tentang Quran, kerana Quran mengatakan Allah Tuhan berhak disembah. Sebab dalam tauhid sifat 20 tuan-tuan, tuan-tuan cari dari sifat 20, mana dia kenyataan dari sifat 20 mengatakan Allah Tuhan berhak disembah. Cari dalam sifat 20 mengatakan Tuhan Allah Tuhan berhak disembah. Tak ada. Yang ada wujud, kidam, bakah, bukhal, qiyamuhu binas. Dalam kataan tu ada tak Tuhan berhak disembah? Ada tak? Mukhalafatul lil hawadi, qiyamuhu binafsi, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, bahasa kalam. Ada tak Tuhan berhak disembah? Dari mana tuan tahu Allah Taala berhak disembah? Dalam Quran. Sifat 20 dibincang rububiyah. Pasal berbicara rububiyah, menanam rasa cinta kita pada sifat Tuhan. Kalau begini sifatnya, maka wajar dia Tuhan yang berhak disembah. Konsep tu kena faham. Itu sebab saya sangat berduka cita tentang pendekatan ini menyebabkan ustaz-ustaz tidak ada beritahu dia. Sangat berduka cita. Terbukalah sikit bagi saya yang supaya kita faham. Sikap ta'assub akan menyebabkan buta mata hati kita. Dan saya paling takut apabila proses menuntut ilmu negara kita akan jadi terbantuk satu ketika nanti. Sebab masa saya pergi sikit lagi, masa saya pergi tuan-tuan, saya pergi ke Mekah, masa tu Datuk Zulkifli Al-Bakri ada di sana. Masa tu saya pergi. Antara soalan yang ditanya oleh ahli jemaah, saya tak tahu macam mana, dia faham tak faham. Dia tanya, Datuk, sah atau tidak kita sembahyang di belakang Imam Arab Saudi yang tidak baca kunut? Sah atau tidak? Soalan tu sah atau tidak? Nak tanya tuan-tuan. Sah ke tak? Sah. Mana bila dia kata tak sah, dia tak mau sembahyang. Kata tak sah, pasal kawan tu tak baca kunut. Dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan, baca kunut tu pun sunat sahaja. Tertinggal baca kunut boleh tampur dengan sujud sahwi. Tertinggal belajar sahwi, tak ada kata ulama kata batal. Jadi benda boleh terbuka bagi saya, kena terbuka. Kita ada 21 universiti awam. Dan dalam universiti tuan kita mengajar pelajar kita tak terima bulat-bulat pada guru. Pelajar menjadi satu pelajar yang kritikal, boleh menganalisis, ambil data, kembang data. Pelajar kena buat kajian. Bukan belajar saja terima. Kita tak ajar pelajar gitu. Kita berdepan antarabangsa tuan-tuan. Tahu tuan-tuan sedar ataupun tidak, universiti kita ni bukan marah ni, bukan marah. Kata marah dah tu. Tak, bukan, ini bukan naik syekh, ini biasa saja. Malaysia sekarang tuan-tuan ke arah mewujudkan sistem pelajaran bertaraf antarabangsa. Maka kami di universiti ini diminta berusaha keras mewujudkan satu sistem pelajaran bertaraf internasional. Bukan pelajaran yang ta'assub pada satu golongan, tak ada. Pelajar kena terbuka. Itu yang kami ajar. Tiba-tiba tuan-tuan, ada suara-suara yang kurang selesa saya dengar ni. Dia kata, tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat dah mula diajar universiti-universiti. Kenyataan apa ni tuan-tuan? Nampak sangat kita tak berapa faham. Saya bimbang takut runtuh sistem pendidikan negara, dan ulama kita bercakar sesama sendiri, kita lupa isu besar negara. Wallahu a'lam.